Baik, PDR seterusnya, Bahasa Melayu tahun 3, tajuk Indahnya Kebun Datuk. Rujuk buku teks Bahasa Melayu jilid 2, halaman 37. Okey, standard pembelajaran 5.1.1 memahami dan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks penjodoh bilangan. Okey, murid-murid boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu halaman 37. Penjodoh bilangan, indahnya kebun datuk. Okey, apakah maksud penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan digunakan sebelum sesuatu kata atau nama yang menunjukkan jumlah atau bilangan. Kadangkala kata bilangan disertai penjodoh bilangan seperti batang, buah, ekor, orang dan sebagainya. Baik. Di bawah ini ialah penjodoh bilangan bersama objek yang sesuai digunakan. Okey, kalau kamu lihat ni sebutir permata, sebakul buah-buahan, senaskah suah khabar, sekotak mancis, seorang abang, sebaris gigi, secawan kopi. Okey, kamu boleh lihat sendiri penggunaan penjodoh bilangan untuk objek tertentu. Okey, untuk kata nama tertentu. Baik, mari kita rujuk buku teks. Kita lihat indahnya kebun datuk. Memang indah. Okey, suasananya menghijau. Ada pohon pohon buluh di sini. Okey, jadi kita panggil ada rumpun buluh. 3 rumpun buluh, sebatang sungai, sekawan kerbau. Okey, ini merupakan penjodoh bilangan. Sepasang apa ni? Burung merpati. Okey, kita pergi kepada dialog. Wah, banyaknya pokok buah. Mengapa Datuk tidak menebang 3 rumpun pokok buluh itu? Oh, baru. Okey. Pokok buluh itulah yang menahan tebing sungai daripada runtuh. Okey. Kalau tanpa pokok buluh di sini, mungkin tebing sungai ini akan runtuh dan menyebabkan kawasan sungai akan jadi lebih lebar kat sini. Okey. Kemudian, baru saya faham. Lepas tu tanya yang perempuan pula, Datuk, apakah fungsi tin-tin kosong yang diikat dengan seutas tali itu? Okey. Ni ada tin-tin kosong kat sini. Okey. Jadi Datuk menjawab, tin-tin kosong itu berfungsi untuk menghalau haiwan yang merosakkan buah-buahan di sini. Bunyi tin-tin kosong itu akan menakutkan haiwan tersebut. Okey. Ada tin kosong. Okey, baik. Kita rujuk semula pada gambar. Okey. Pertama, kita lihat sini, sebuah. Okey. Kebun datuk ada sebuah pondok kayu. Okey. Seterusnya, yang kedua. Okey. Ada botol kat sini. Okey. Hafiz meletakkan sebiji botol air mineral di tepi tiang pondok. Okey, seterusnya kita lihat burung merpati. Penjodoh bilangannya sepasang. Okey, Datuk ada membela sepasang burung merpati. Okey, seterusnya kita lihat buluh rumpun. Penjodoh bilangannya terdapat 3 rumpun buluh hidup subur di tepi sungai. Okey, seterusnya kita penjodoh bilangan sebatang sungai. Terdapat sebatang sungai di belakang pondok. Okey. Seterusnya sekawan kerbau sedang berkubang di dalam lumpur.
Datuk meletakkan seberkas kayu di tepi pagar. Okey, ni deret. Apa ni? Sayur. Sayur bayam. Baik. Datuk juga menanam sederet sayur bayam di kebunnya. Okey, bilah untuk parang. Datuk memegang sebilah parang yang dibuatnya sendiri. Seterusnya, bakul. Bakul ini berisi dengan buah apa ni? Buah rambutan. Okey. Mereka bertiga berjaya memetik sebakul buah rambutan. Baik, kita tengok kat sini. Seekor. Seekor apa tu? Haiwan apa tu? Tupai. Okey. Seekor tupai sedang melompat dari dahan ke dahan pokok rambutan. Tupai ni cuba nak cari inilah. Nak makan rambutan lah. Tapi kalau tupai tiba sini, ada bunyi tin, dia langgar dengan tin, mungkin dia akan takut. Tak jadi. Tapi kalau dia pilih dahan lain, mungkin sampailah. Dapatlah dia makan rambutan. Baik, seterusnya murid-murid boleh merujuk buku teks halaman 43, aktiviti 5. Kenal pasti penjodoh bilangan berdasarkan objek-objek yang diberikan, kemudian bina ayat. Okey, murid-murid, lihat objek yang ditunjukkan dalam gambar ni, kemudian padankan dengan penjodoh bilangan yang sesuai. Okey. Sebotol minyak masak. Okey. Benang dengan utas benang. Okey, gelas dengan biji. Okey, krayon dengan batang krayon. Okey. Lidi berkas lidi, seberkas lidi. Batu, ketul batu. Okey, bagaimana kita nak buat ayat untuk aktiviti ni? Tapi sebelum tu kita baca arahan. Kenal pasti penjodoh bilangan berdasarkan objek-objek yang diberikan, kemudian bina ayat. Lilin gitar semula. Kawan-kawan, pada hari ini saya akan menunjukkan cara-cara membuat lilin. Ini contoh beberapa batang lilin yang telah siap. Saya menggunakan bahan-bahan terpakai. Baik. Pertama, saya menyediakan sebotol minyak masak terpakai sebagai bahan utama untuk membuat lilin. Baik, ayat yang kedua. Okey. Benang, utas. Jadi, seutas benang. Okey. Beberapa utas benang diperlukan sebagai sumbu lilin. Itu untuk ayat kedua. Baik, yang ketiga, objeknya gelas. Manakala penjuru bilangannya biji. Okey. 2 biji gelas digunakan untuk membentuk lilin. 2 biji gelas digunakan untuk membentuk lilin. Itu yang ketiga. Yang keempat, krayon. Penjodoh bilangan batang krayon. Okey. Saya mengikis beberapa batang krayon untuk dijadikan pewarna lilin. Baik. Untuk yang kelima, saya gunakan objek lidi dan penjodoh bilangannya seberkas lidi. Seberkas lidi juga digunakan untuk proses membuat lilin. Baik, yang terakhir, beberapa ketul batu akan dimasukkan ke dalam gelas yang berisi lilin cair. Jadi itu adalah ayat yang sesuai
untuk objek dan penjodoh bilangannya. Baik, cikgu harap penerangan yang telah cikgu sampaikan tadi dapat membantu kamu memahami apa itu penjodoh bilangan. Selain itu, cikgu harap kamu telah berjaya membina ayat berdasarkan objek dan penjodoh bilangan. Oleh itu, tugasan seterusnya kamu dikehendaki untuk membuat buku aktiviti halaman 43 di mana kamu dikehendaki untuk bina ayat berdasarkan objek dan penjodoh bilangan. Okey, diharap apa yang cikgu terangkan dapat manfaat kepada kamu untuk melaksanakan tugas membina ayat penjodoh bilangan. Sekian, terima kasih.